Boleh kita mula? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Muslimin muslimat rahmati Allah, kita teruskan ke al-mujibul thani, perkara yang kedua menyebabkan seorang itu berjaya dunia dan juga akhirat. Baik, yang kedua, ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. فالعناية بالسنة النبوية والهدي المبارك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا يعد من الأسباب العظيمة للنجاة يوم القيامة. Mengambil berat akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petunjuk baginda al-mubarak yang diberkati. Ta'alluman wa amalan, belajar dan juga beramal. Yu'addu minal asbabil azimati lin najah, merupakan sebab seorang itu berjaya dekat akhirat. Sebab Nabi SAW ini Allah utuskan di kalangan manusia supaya kita boleh mengambil petunjuk daripada baginda. Bagaimana baginda hidup secara prinsipnya, begitu jugalah kita sepatutnya hidup secara prinsipnya. Sebab ada orang ingat kalau Nabi SAW naik unta, kita pun kena naik unta. Tak. Kita beramal dengan sunnah Nabi itu secara prinsipnya. Sebab keadaan kita berbeza. Prinsip itu tetap kekal, sama dan juga relevan sampai hari kiamat. Dan bila kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW menyebabkan kita itu berjaya, tidak ada jalan lain melainkan satu-satunya kita kena baca hadis Nabi. Ya, slogan kita hendaklah berpegang kepada Al-Quran, tapi Quran tidak dibaca dan difahami. Kita hendaklah mengikuti sunnah Rasul. Macam mana pula nak faham ikut sunnah Rasul sedangkan buku-buku hadis pun tak ada kat rumah, kan? Ataupun kalau ada tapi tak dibuka ataupun dibaca. Jadi perkara yang paling mudah sekali adalah pergi ikuti pengajian yang bacakan hadis-hadis Nabi, kemudian sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita beli buku yang ustaz tu mengajarkan. Kita ada Al-Adab Al-Mufrad, kita ada Mukhtasar Sahih Bukhari, kita ada Syama'il Muhammadi dan sebagainya. Jadi kita punya slogan ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melalui kita baca hadis baginda. Dan hadis baginda itu kenalah ada bahan yang kita nak baca. Dan juga kita ikut pengajian. Walaupun tidaklah 24/7 atau 24/7. 24 jam 7 hari seminggu. Pilihlah waktu yang kita boleh belajar sunnah-sunnah Nabi SAW. Kerana itu merupakan asbab kejayaan. Baik. Wa qala rahimahullah, ini Al-Khatib Al-Baghdadi, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu merupakan kapal Nuh. Man raqibaha najah, siapa yang menaikinya dia berjaya. Wa man takhallafa anha gharqa, siapa yang menyelisihi ataupun tidak mengikuti kapal tersebut dia akan tenggelam. Fa innad dunya, kerana sesungguhnya dunia ini, mithluha mathalul bahr, dunia ini umpama lautan. Alladhi la budda lil khalqi kullihim min rukubihi liyaqta'uhu ila sahil. Maka tak dapat tidak bila kita umpamakan dunia ini seperti lautan, kita kena ada suatu tunggangan yang kita gunakan untuk melayari lautan tersebut. Jadi tengoklah tunggangan mana kita berada. Kalau kita berada di tunggangan sunnah, maka alhamdulillah. Kalau kita tidak berada pada tunggangan sunnah, maka wal-iyazubillah itu merupakan asbab kefasadan. Alladhi fihi dawruhum wa awtanuhum wa mustaqarruhum, yang menyebabkan kita sampai kepada daerah kita, tempat kita dan juga kedudukan kita. Wala yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najah, tidak ada jalan untuk kita sampai ke tempat destinasi yang kita nak tuju melainkan dengan safinatin najah, kapal kejayaan. Fa arsalallahu rusulahu tu'rifu al-umam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul
tu'arriful umam ittikhadha sufunin najah. Untuk ajarkan umat ini untuk mengambil sufun an-najah, kapal-kapal kejayaan. Ta'muruhum bi'amaliha wa rukubiha wa hiya ta'atuhu wa ta'atu rusulihi wa ibadatuhu wahdah wa ikhlasuhu al-amal lahu wa tashmiru lil akhirah wa iradatuha wa sa'yu laha sa'yaha. Jadi apakah simbolik kepada kapal tersebut? Itu adalah ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ta'atu rusulihi, kapal tersebut, apa kapal itu? Ketaatan kepada para rasulnya. Wa ibadatu wahdah, itu adalah beribadah satu-satunya kerananya. Wa ikhlasul amal lahu, ikhlas beramal kerananya. Wa tashmirul lil akhirah, fokus tujuannya adalah untuk akhirat. Wa iradatuha, dan juga keinginan untuk mendapatkan akhirat. Wa sa'yu laha sa'yaha, berjalan, tujuannya adalah untuk akhirat. Fanahadha al-muwaffaquna wa rakibus safinah wa ragibu an khawdil bahr lima alimu annahu la yuqta'u khawdan illa la yuqta'u khawdan wala sibahan. Dia kata orang mukmin ini diberikan Allah Ta'ala taufik. Dia tahu bahawa tidak ada jalan untuk sampai kepada destinasi dekat dunia ini melainkan dengan kapal. Kapal as-safinatun najah. Dan dia tahu, kalaulah tidak melalui kapal, satu-satunya jalan untuk merentas lautan adalah khawdan. Maksudnya khawdan, kena rempuh, tenggelam, dan juga sibahah, melalui berenang. Dan Syekh ini bagi tahu, dia kata, wa ammal hamqa, adapun orang-orang yang ahmak ini dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai bahlul betul tak? Apa dia terjemah kat situ? Bodoh, ialah. Dia ahmak itu lebih teruk daripada jahal. Orang-orang yang bodoh lah kita sebut situ. Ha? Tengin. Kata apa? Ya, itulah yang disebutkan tu, saya tak dengar. Wastas'abu, dia kata dia pilih jalan yang susah. Amil as-safinati wa alatiha wa rukuba fiha. Dia susah-susah nak naik kapal tersebut. Dia mesti kata banyak alasan. Wa qalu, dan mereka berkata apa? Nakhudhu al-bahr. Dia kata kami akan merempuh lautan ini. Fa idza ajazna qata'nahu sibahatan. Dia kata kalau kami penat, kami akan berenang. Wa hum aktsaru ahli dunya. Dan mereka ini yang tidak mengerti, tidak mahu mengikuti sunnah Rasul. Mereka ini kebanyakannya adalah ahli ad-dunya. Fakhaduhu falamma ajazu min al-khawdi akhadhu fi sibaha. Mereka rempuh lautan tanpa menaiki kapal. Dan mereka penat berenang hatta adrakahum al-gharaq. Sampailah mereka al-gharaq. Apa maksud al-gharaq? Mereka tenggelam. Wa naja ashabus safinah. Berjaya penduduk-penduduk yang menaiki kapal, orang-orang yang menaiki kapal. Kama najau ma'a Nuh alaihissalam, seperti mana Nuh alaihissalam berjaya berserta dengan pengikutnya. Wa gharika ahlul ard, tenggelam penduduk bumi. Fata'ammal hadzal mathal, maka renungilah permasalahan ini. Wa hala ahli dunya yatabayyana laka mutabaqatuhu lil waqi'. Dia kata ini adalah perumpamaan bagaimana kita nak melalui bahtera dunia. Muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian, ada sebahagian orang kata syariah itu susah kerana tidak ada kebebasan bila kita ikut syariah ataupun mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia umpama layang-layang gitu. Umpama layang-layang. Layang-layang akan terbang bebas tanpa bertali. Dan juga layang-layang bertali akan tidak bebas pada pandangan kita. Tapi mana yang lebih meletihkan? Layang-layang yang bertali, kita tahu bagaimana nak kontrol dia. Dengan layang-layang tidak bertali, terbang bebas, dan boleh jadi akhirnya bila petir ribut melanda, dia akan musnah gitu.
Disebabkan apa? Terkena air hujan dan juga terkena petir. Jadi hidup berdasarkan sunnah ini adalah umpama layang-layang yang bertali. Kita terpandu. Tengok hujan, kita pergi tarik tali bawah sikit. Tengok boleh terbang tinggi sikit, awan cerah, kita pergi buka tali bagi terbang sikit. Kita nak ke kiri, kita tarik tali ke kiri. Kita nak ke kanan, kita tarik tali ke kanan. Dan begitulah. Dan orang yang tidak berpanduan ini, umpama layang yang tidak bertali, penat. Dia bebas, tapi bebasnya itu tidak ke arah. Ke arah mana-mana pun dia tak pergi. Akhirnya dia terbang sendiri dan tidak sampai kepada tujuan. Baik, pada muka surat 39. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk tidak mukhalafah, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang tafsir, yang selalu membaca tafsir ataupun membelik buku-buku berkenaan dengan tafsir, kebanyakan ulama tafsir akan membawakan satu kisah ketika mentafsirkan ayat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang yukhalif, menyelisihi, an amrih, urusannya, yahdhar, mengambil peringatan, an tusibahum, bahawasanya orang yang menyelisihi sunnah ini akan ditimpa fitnah, au yusibahum, ataupun mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Kisahnya kisah apa? Kisah Imam Malik. Kisah Imam Malik. Ada satu hari, satu orang sebut dekat Imam Malik. Kalau buka tafsir tentang ayat ini, akan jumpa kisah ini. Orang tersebut minta apa dekat Imam Malik? Dia kata, wahai Imam, aku nak berihram daripada kubur Nabi SAW. Bahkan dia kata, aku akan mula daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada kemuliaan. Dan dekat Masjid Nabawi tersebut sekarang inilah. Dulu berhampiran. Kubur Nabi itu tidak di Masjid Nabawi. Cuma bila berlaku perluasan, akhirnya seperti mana hari ini, kubur tersebut termasuk sekali. Dia kata, bahkan aku akan berihram daripada sini. Sunnahnya, kalau kita daripada Madinah, kita akan berihram daripada mana? Bir Ali lah sekarang kan, Bir Ali. Ataupun dalam hadis tersebut, Dhul Hulaifah. Itu sunnahnya. Dia kata, aku nak berihram daripada sini, kubur ini. Masjid Nabawi, dekat. Lagi jauh dia ambil jarak. Imam Malik kata apa? Iya ke jangan? Imam Malik kata jangan. Engkau akan tertimpa fitnah. Dia kata, wahai Imam, fitnah apa yang aku tertimpa? Aku buat benda bagus. Lalu Imam Malik bacakan ayat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaklah orang yang menyelisih sunnah Rasul, yahdhar, berwaspada, bahawasanya mereka itu akan ditimpa fitnah, ataupun mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Jadi menyelisih sunnah Rasul itu merupakan jalan fitnah. Qala Ibnu Qayyim, wal maqsudu anna bihasabi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam takunul izzah wal kifayatu wan nusrah. Semata-mata mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan ada izzah. Apa maksud izzah? Kemuliaan. Kita tak tunduk kepada orang. Kadang-kadang fashion ni macam-macam. Zaman saya sekolah dulu, bell bottom tu. Apa? Seluar penyapu Seluar penyapu. Kemudian ada skinhead. Seluar gantung, kemudian slim fit gitu. Sekarang rata-rata seluar slim fit, payah nak pakai. Ataupun kita yang terlalu besar nak pakai. Boleh jadi dua-dua. Ketat-ketat. Jadi orang ikut macam-macam gitu. Dia tak ada izzah. Datang satu trend, kita akan ikut. Trend TikTok. Dulu zaman saya dulu belajar tak ada TikTok. Nak contact lecturer pun malu-malu kan. Sekarang lecturer pun main TikTok. Alasannya apa? Pembelajaran melalui TikTok lebih berkesan. Dia akan
ada trend baru. Tapi orang yang berpegang teguh dengan sunnah, macam kita sebutkan tadi, bukanlah kita kena implement 100% apa yang berlaku pada zaman itu. Sampai ada orang yang tidak boleh berfikir dengan waras, kata kalau Nabi naik unta, kita pun kena naik unta. Tak, bukan seperti itu. Kita berpegang kepada prinsipnya. Prinsip kehidupan itu macam mana nak bergaul dengan orang. Okay. Jadi orang yang berpegang kepada sunnah ni, dia akan ada izzah. Dia akan ada karakter dia sendiri. Dia tak akan ikut orang lain. Wal kifayah, dan kecukupan. Wan nusrah, dan juga akan diberikan pertolongan. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falah wan najah. Kerana semata-mata mutaba'atihi, ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat hidayah, kejayaan, dan juga al-falah, an-najah itu sama, kejayaan. Fallahu azza wa jalla allaqa sa'adat ad-darain bimutaba'atihi. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan apa? Sa'adah. Semua orang nakkan sa'adah. Kadang-kadang kita juga tanya student, nak bahagia ke nak kaya? Kalau ada yang tanya kita, nak bahagia ke nak kaya? Nak dua-dua, ialah dua-dua lah kan. Tapi kalau boleh kita pilih, kita pasti nakkan sa'adah. Dia lah, dalam dunia ni dia tak hitam putih. Dia colourful. Dia tak straightforward gitu. Kita tak boleh ikut orang punya modul. Kata saya, macam biasa kadang orang suruh kahwin gitu kan. Kahwin. Betul, kita setuju nikah awal. Tapi kondisi satu orang dengan satu orang lain tak sama. Ada orang dia kaya, mak bapak dia boleh support. Dia sambung belajar sampai triple PhD pun okey. Tapi dia ada masalah apa? Dia punya attitude tu tak memungkinkan dia untuk nikah. Dan ada pula orang yang dia itu hidup sederhana. Harta ada sikit, dia itu ada kepimpinan untuk kahwin. Maka dia itu selayaknya kalau dia kata aku nak kahwin dalam masa yang sama, aku nak belajar, boleh, tak ada masalah. Tapi prinsip umumnya digalakkan untuk bernikah. Tapi kalau kita nak ikut modul satu orang kepada satu orang, dia kata aku nak ikut ustaz dulu, ustaz tu bagus lah, kerja dia boleh, ini dia boleh, semua dia boleh, dia ikut tak jadi. Jadi yang diikut adalah prinsipnya. Diikut adalah prinsipnya. Fali atba'ihi al-huda wal amn wal falah wal izzah wal kifayah wal nusrah. Mengikutnya itu ada petunjuk, keamanan, kejayaan, izzah, kemuliaan, wal kifayah, kecukupan, dan juga nusrah, keberjayaan, pertolongan, wal wilayatu ta'yid, kekuasaan, dan juga pertolongan, ta'yid, kekukuhan, wa tibul aish fid dunya wal akhirah, keindahan hidup dunia dan juga akhirat, wali mukhalifihi az-zillatu was-saghar, dan menyelisihinya adalah kehinaan dan juga kerendahan, wal khauf wad dalal, ketakutan dan juga kesesatan, wa khidlanu wasyaqa, kepayahan dan kerendahan, fid dunya wal akhirah, dunia dan juga akhirat. Jadi tips yang kedua ini adalah ikut sunnah Nabi SAW, dan tidak ada jalan lain melainkan kita kena baca hadis-hadis Nabi. Betul, ada sebahagian hadis itu tidaklah boleh kita baca terus ekstrak hukumnya begitu saja. Kita kena paling kurang kumpulkan ke semua periwayatan, kemudian kita tengok apa yang kita boleh ambil daripada hukum ataupun hikmah daripada hadis-hadis yang kita kumpulkan. Kalaulah kita tidak ada kemampuan untuk buat seperti itu, maka kita datang kelas untuk mengaji. Yang ketiga, Al-Mujibul Thalith, muka surat 45. Khasyatullah, takut akan Allah Azza wa Jal, wa taqwahu, dan juga bertakwa kepadanya. Firman Allah Ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqhi, takut kepada Allah dan juga bertakwa kepadanya,
faulaika humul faizun, mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Dalam ayat ini muslim-muslimat sekalian, Allah Ta'ala kaitkan kejayaan itu dengan dua faktor. Satu, taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, takut serta takwa kepadanya. Mereka itulah akhirnya mendapat kejayaan. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أمورا لا يحصل الفوز ولا النجاة ولا الفلاح إلا بها. Allah Ta'ala sebutkan perkara yang, suatu perkara, la yahsulul fawzu, tidak akan dapat kita capai kejayaan, walal falah illa biha, melainkan dengannya. Wahya ta'atullahi azza wa jal, taat kepada Allah, wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi wa qad taqaddam. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ikut sunnahnya, seperti mana yang telah pun berlalu. Wal amran al-akharan, dan dua perkara lain, khasyatullah, takut kepada Allah serta takwa kepadanya. Fa amma khasyatullah subhanahu wa ta'ala fa innaha ta'tabiru asasan 'aziman lin-najati yaumal qiyamah. Takut kepada Allah merupakan asas yang terbesar untuk berjaya pada hari kiamat. Wa qad wasafallahu tabaraka wa ta'ala ahlan najati wal iman bi annahum min khasyati rabbihim musyfiqun. Bahkan Allah Ta'ala sifatkan siapakah orang yang berjaya itu adalah orang yang min khasyati rabbihim, yang takut akan Tuhannya. Dan pada firman yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu adalah apabila dzukirallah, disebutkan Allah, wajilat. Apa maksud wajilat? Gementar. Qulubuhum. Gementar sebab apa tu? Bukan gementar sebab lain, tapi gementar sebab takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika anna khasyatallahi tasuqul insanu ila tarkil qabaih. Ini yang poin yang dia nak sebutkan. Sebab kalau kita ada rasa takut, ada rasa malu kepada Allah Ta'ala, tasukul insan ila tarkil qabaih, akan membawa insan kepada meninggalkan al-qabaih, keburukan. Wa fi'l ta'at, melakukan ketaatan. Wal iqbali ala al-ibadat, dan menerima ibadat. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang takwa, ada satu perkataan yang biasa kita dengar. At-taqwa fi sirri wal alaniyah. Pernah dengar? At-taqwa fi sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah pada waktu sir, pada waktu tersembunyi, pada waktu yang orang tak nampak, dan juga pada waktu al-alaniyah, kita bersama dengan orang. Kalau kita pincang satu daripada benda ini, iaitu as-sir, kita akan masuk satu kelompok yang dicela oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Kelompok munafik. Orang yang secara terang-terang taat kepada Allah Ta'ala, tetapi ketika dia bersendiri, dia buat maksiat, maka benda tersebut kita sebut sebagai kemunafikan. Dan munafik ini ada martabat-martabat dia. Munafik yang paling teruk sekali adalah dia mengatakan dia beriman kepada Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama dia tidak pun beriman. Ada munafik dari sudut amalan, dia beriman kepada Allah Ta'ala, tapi kalau dia berada depan orang, dia buat lebih. Tapi bila orang tak ada, dia tak buat pun benda tersebut. Dekat asrama, dia tengok kawan-kawan dia, laki dan perempuan, pergi ke masjid. Dia mungkin nak minat satu orang, tengok, dia pun nak cuba nampakkan dia punya kesolehan, dia pun pergilah ke masjid solat. Masa hujung semester balik ke kampung, orang tak ada, guru-guru pun tak ada nak perhatikan dia, dia pun tak pergilah ke masjid. Maka ini tidak taqwallah fis sirri wal alaniyah. Yang kita nak capai adalah kita dapat takwa Allah Ta'ala ini kepada dua aspek. Al-alaniyah ni insya-Allah tak ada masalah. Tapi yang paling membimbangkan kita ini adalah
sirriyah kita ini, urusan dalaman kita yang manusia lain tak tahu. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah Ta'ala bagi tahu, orang yang, sebab kita bincang tentang khasyatullah dan juga takwa kan, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala bil ghaib, dalam keadaan orang lain tak nampak kat dia, yang ada hanya dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janjikan dua perkara kepada orang ini. Apa dia? Maghfirah, keampunan, dan juga satu lagi, ajrun kabir. Ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Pada muka surah 49, takwa itu apa dia sebenarnya? Banyak kali kita dengar takwa. Ini kita muhasabah sedikit. Apakah maksud takwa? Takwa fil asal, kata asalnya adalah ma'khudhatun minal wiqayah, muka surah 49. Diambil daripada kata wiqayah. Kita ada pepatah, al-wiqayah tu khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Itu kan. Ma'khudhatun minal wiqayah, protection ataupun prevention. Min ahsana ma wa man ahsan ma urrifat bihi, dan di antara yang bagus memberikan takrif apakah maksud takwa adalah At-Talq bin Habib. Lamma su'il, ketika mana Talq bin Habib ini ditanya, sif lana taqwa, dia kata, wahai Talq, berikan kami itu apakah takwa, sifatkan kepada kami takwa itu apa dia. Faqal, lalu Talq pun kata, amalun bi ta'atillah, beramal ketaatan kepada Allah Ta'ala, raja'a rahmatillah, mengharapkan rahmat Allah, ala nuri min Allah, cahaya daripada Allah, wa taqwa, kemudian dia sambung takwa juga adalah tarku maksiatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah, makhafata iqabillah, kerana takut akan iqab, balasan Allah, ala nuri min Allah, di atas cahaya Allah, maksudnya petunjuk daripada Allah Ta'ala. Wala syakka anna man adda fara'id al-Islam wa wajibat ad-din wajtanab al-muharramati wal atham fa innahu huwa naji al-muflihu fid dunya wal akhirah. Dan tidak syak lagi nak dapat takwa, iaitu man addal faraid, siapa yang menunaikan kefarduan Islam, wa wajibatid din, perkara-perkara wajib agama, wajtinabal muharramati, menjauhkan diri daripada perkara-perkara haram, wal athama, dan dosa, fa innahu huwan naji al muflihu fid dunya wal akhirah. Orang seperti inilah yang berjaya dekat dunia dan juga akhirat. Baik, berikutnya yang keempat. Sikit lagi, ada dua lagi. Kita tahu kadang-kadang kawan kita ni takwanya ada, rajin ibadah, tetapi dia tidak menjaga lisannya. Ada tak orang seperti itu kita jumpa? Ada. Apakah dia berjaya? Jawapannya adalah tidak. Ada orang menyakiti jirannya. Sahabat bagi tahu dia ni qiyamul lail, dia ni suka sedekah. Hadis Adabul Mufrad kita baca dalam Bukhari. Nabi SAW kata dia tak menjaga, dia menyakiti jirannya. Dalam riwayat lain, perkataan dia itu, perkataan yang buruk. Nabi SAW kata apa? Hiya finnar. Wanita tersebut berada di dalam neraka. Jadi sebab kejayaan yang keempat, kalau kita betul-betul nak berjaya adalah jaga tutur kata. Kenapa kena jaga tutur kata? Tutur kata ni datang daripada mana? Daripada benak hati kita. Betul? Jadi apa yang terlontar itu sebenarnya apa yang berada dalam hati kita, jantung hati kita, benak hati kita. Dan orang yang betul-betul
dia punya hati, benak hati dia tu bagus, dia tidak akan mengeluarkan sesuatu yang tidak bagus. Macam gelas ni, kalau isinya air tak akan saya tumpahkan keluar kopi kan. Itu sihir ataupun magic mungkin. Kalau isinya air putih, air kosong, kalau saya tumpahkan, maka tetap keluar air kosong. Jadi orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpat, kita akan sebutkan nanti apakah dosa-dosa lisan, maka kita tahu bahawa jantung hatinya juga tak bagus. Famin wasailin najati wassalamah. Di antara wasail, wasilah, jalan untuk mendapatkan kejayaan dan juga keselamatan, hifzul lisan, menjaga lidah, mulut lah bahasa kita. Wasiyanatuhu an kulli ma yasu, dan menjaganya daripada perkara-perkara yang buruk. Fa fil hadithi an Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah man najah, wahai Rasul, man najah, apakah itu kejayaan? Ini Uqbah juga tanya kan. Selain daripada Abu Bakar tanya, Uthman tanya ke Abu Bakar, Uqbah juga tanya. Dia kata man najah, apa, macam mana nak berjaya ni? Amlik alaika lisanak. Dia kata amlik. Apa maksud amlik? Kalau terjemah kat situ apa? Milikilah lisanmu. Ya, betul lah tu, miliki. Maksudnya kawal. Dalam hadis riwayat Mu'adh, Nabi SAW mengeluarkan lidahnya. Nabi keluarkan, kemudian Nabi kata, kuf alaika hadha. Apa maksud dia? Tahan benda ni. Tahan daripada buat benda yang tak senonoh. Wal yasa'ka baituk, dan hendaklah rumahmu itu yasa'ka. Sa'a ni maksudnya apa? Sa'a, luas. Bila kita sebut ni wal yasa'ka baituk, maksudnya rumahmu itu dapat menampung kehidupanmu. Sebab ada orang, benda yang terakhir dia nak pergi kat mana? Kat rumah dia. Bila dia selalu keluar dan tak kembali ke rumah, maka orang seperti ini akan lebih terdedah kepada fitnah. Kita akan baca nanti yang kelima, ijtinabu al-fitnah. Hadis ini akan dibawa sekali lagi. Itu nanti. Wabki ala khati'atik, dan juga engkau tangisi akan kesalahanmu. Jadi tiga benda ini Nabi kata kat dia. Amlik alaika lisanak, miliki ataupun kawalah lidahmu. Wal yasa' baitak, perluaskan ataupun hendaklah rumahmu itu luas untuk menampung kehidupanmu. Wabki ala khati'atik, dan juga engkau tangisilah kesalahanmu. Baik, pada muka surat yang ke-55. Nabi SAW menyebutkan, hadis ini subhanallah patut kita renungkan. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan. Jika anak Adam pada waktu paginya, asbaha, berpagi-pagi yang bahasa kita terjemahkan, fa innal a'dha', keseluruhan anggota badannya, kullaha tukaffiru lisan. Apa maksud tukaffiru lisan? Sini dia terjemah apa tukaffiru lisan? Meminta kafarah kepada lidah. Para ulama sebutkan perkataan tukaffir maksudnya tazul, menghina lisan. Sebab perkataan kafarah itu selain daripada kufur adalah membantah lisan. Maksudnya berhujah dengan lisan, tukaffirul lisan. Wa takhdha' lahu, para ulama kata dia akan merendah, cuba apa, kita sebut apa, berdebat dengan lisan itu, menafikan lisan, memberikan peringatan kepada lisan. Semua anggota badan kita ni, kita tak sedar. Tangan kita kata kat lisan kita, kaki kita kata kat lisan kita, hati kita kata kat lisan kita. Apa yang mereka katakan pagi tadi? Ittaqillaha fina. Hendaklah engkau takut kepada Allah Ta'ala dalam kami ini. Kenapa? Pada kami ini. Fa inna ma nahnu bika, kerana kami ini bergantung kepadamu. Anggota tubuh kita kata kepada dia, fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau straight forward, engkau istiqamah, kami juga akan straight forward. Wa ini awajta,
kalau engkau bersimpang siur, bengkang-bengkok, a'wajna, kami juga akan bengkang-bengkok. Perkataan mereka kepada lisan, istaqamta, maksudnya apa? Engkau jauhi perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Dan hendaklah engkau menyibukkan dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka. Lisan ini, muslim-muslimat sekalian, merupakan perkara yang menyebabkan kita mudah untuk masuk ke dalam syurga. Dalam masa yang sama, lisan jugalah akan menyebabkan kita ini mudah masuk ke dalam neraka. Di antara benda yang Allah Ta'ala suka, yang ringan untuk kita buat, tak kisah bila-bila masa pun, sebelum pejam mata pun kita boleh buat. Apa dia? Zikrullah. Ada benda yang kita buat sekelip mata, kita tak perasan pun, akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Ada satu kisah berkaitan dengan Aisyah. Pernah dengar kisah tu? Pernah tak kisah Aisyah? Aisyah ni, dia banyaklah kisahnya kan. Kalau kita sebut kisah rumah tangga, kita tahu isteri-isteri Nabi ni dia ada dua tim. Tim Aisyah satu, tim Zainab dan Sofia satu. Bahkan isteri Nabi SAW di antaranya ulama khilaf siapa yang menghantar makanan. Ada yang kata Ummu Salamah, ada yang kata Zainab. Makanan tu dihantar kat Nabi SAW. Aisyah pergi apa? Kuis apa? Kalih. Sampai pecah dia punya pinggan. Akhirnya Nabi minta Aisyah gantikan pinggan tersebut. Sebab Aisyah cemburu. Aisyah manusia biasa. Cemburu itu ada. Cemburu is real. Jadi Sofia antara yang cantik di kalangan isteri Nabi. Tapi secara fizikalnya Sofia ini, apa fizikal Sofia? Dia rendah. Sofia rendah. Jadi Aisyah selalu sebut Sofia rendah. Perkataan rendah itu, Nabi SAW kata dekat Aisyah, hasbuk. Dia kata cukup. Jangan kau sebut lagi perkataan rendah, rendah, rendah. Pernah kita kadang berseluruh dengan kawan gitu. Aisyah, Nabi tegur, hasbuk. Nabi kata SAW, cukup. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima. Nabi kata, engkau sebut satu perkataan, kalau dia dilute dalam air, dicampur dalam air, bima'il bahr, air lautan, la mazajathu, nescaya air lautan tersebut akan menjadi kotor ataupun keruh. Pendek aja perkataan tu, apa dia? Pendek. Pendek. Apa bahasa kita, ketot dah, ketot ni. Kemetot. Ketot. Semua macam tu aja. Aisyah, Nabi kata, perkataanmu ini kalau dimasukkan ke dalam air lautan, akan menyebabkan air lautan itu tercemar. Sikit saja. Jadi kalau nak berjaya, kena jaga lisan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Saya sebutkan secara sepintas lalu 10 perkara yang biasa berlaku berupa kemaksiatan lisan. Perkara yang pertama, kita kena jaga. Lisan kita ini daripada 10 perkara, tak ada dalam buku ni. Buku ni antum boleh baca nanti. Yang pertama, an-nutqu bi kalimatil kufur. Jangan kita mengungkapkan kalimat kufur. Kufur kat sini mungkinlah di kalangan kita ini, kita tak kata saya, ataupun dia kata syirik kepada Allah Ta'ala. Sembah itu. Saya sembah ini. Saya sembah itu. Mungkin tidak berlaku kepada kita. Tapi ada kalimah-kalimah kufur. Di antaranya apa? Dia kata alangkah bagusnya kalau seperti ini. Alangkah bagusnya kalau aku tak buat begitu. Kenapalah aku ini lahir dalam keluarga begini? Kenapalah mak ayah aku tak Korea? Mak aku Jerman. Dan wanita, di antara penyebab mereka masuk ke neraka, sahabat tanya, apakah mereka itu kufur kepada Allah Ta'ala? Tak. Nabi SAW sebut apa? Yakfurna al-ashir. Mereka itu menafikan al-ashir. Ashir sini merujuk kepada suami. Dia kata kalau suaminya buat satu kebaikan, 1000 kebaikan, tiba-tiba suami yang buat satu kejahatan, dia kata selama aku hidup ni tak pernah nampak engkau ni buat baik. Yakfurna al-ashir. Jangan sekali-kali
an-nutq bi kalimatil kufr. Baik, yang kedua, al-qawlu 'ala Allah bighairi ilm. Sebut sesuatu tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra', wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Takfu, para ulama ada mengatakan tattabi', janganlah engkau mengikuti sesuatu tentang Allah Ta'ala yang kamu tak ketahui. Dan Qatadah menyebutkan perkataan wala takfu ma laysa laka bihi ilm, dia kata apa? Janganlah engkau mengatakan sesuatu tentang Allah Ta'ala yang kau tak ada ilmu. Ataupun secara umum, jangan sebut benda yang kita tak tahu. Baik, yang ketiga, al-ghibah. Yang ketiga, mengumpat. Ini bagusnya kalau tampal dekat sekolah ni kan. 10 dosa lisan, ataupun 10 perkara yang lisan buat menyebabkan masuk neraka. Al-ghibah, mengumpat. Sahabat Nabi SAW tanya, mal ghibah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Zikraka akhaka bima yakrah. Engkau sebut akan saudaramu yang dia tak suka. Itu ghibah. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala samakan dengan makan bangkai saudara. Baik, kemudian yang keempat, yang Allah Ta'ala banyak kali sebut dalam Al-Quran, bahkan lebih banyak daripada yang lain ini. Apa dia? Wailun lil mukadzibin. Wailun lil mukadzibin. Banyak sekali. Wailun lil mukadzibin. Celakalah ataupun kecelakaan, kebinasaanlah kepada orang yang pendusta. Sebab pendustaan yang paling besar sekali adalah bila datang burhan, Allah Ta'ala bagi tahu ini sekian-sekian, Nabi kata gini-gini, dia dusta. Dia kata semua tu bohong, semua tu tak betul. Dusta. Bahkan sebagian para ulama kata, kalaulah setiap dosa itu ada kafarahnya, tetapi ada satu dosa yang tidak ada kafarah. Apa dia? Al-kadhib. Dusta. Baik, yang kelima, al-kalamu bil batil. Sebut perkataan-perkataan yang batil. Au as-sukutu anil haq. Bila ada satu benda yang kita kena suarakan, kita buat senyap. Apakah itu merupakan dosa lisan? Ya, itu juga merupakan dosa lisan. As-sukut anil haq ataupun al-kalamu bil batil. Baik, yang keenam, yang kita sebutkan pada minggu sudah, syahadatuz zur. Penyaksian palsu ataupun testimoni palsu. Dalam perniagaan, syahadatuz zur, saya iklankan saya makan ni sembuh. Makan sehari terus sembuh, tak sampai setengah jam sembuh. Penyakit kencing manis. Termasuk syahadatuz zur. Penyaksian palsu yang kita berikan, kata dia ni, saya nampak tadi dia langgar ni. Padahal kawan tu tak langgar pun. Ataupun berikan testimoni. Syahadatuz zur, dosa. Baik, yang ketujuh, al-qadhaf. Apa maksud al-qadhaf? Tuduh orang berzina. Kemudian, yang ke-8, al-half bi ghairillah. Sumpah bukan nama Allah Ta'ala. Saya sumpah demi mak saya, demi ayah saya, demi kucing saya, contohnya lah. Dia suka kucing mungkin, sumpah dengan kucing. Tak boleh. Dosa besar. Hanya yang boleh bersumpah dengan makhluk ni adalah Allah Ta'ala. Kita tak boleh. Baik, yang ke-9, as-sabbu wa syatam wa sukhriyah. Cela. Apa? Sukhriyah ni kita sebut apa tah? Sinis apa? Sukhriyah. Perli. Sukhriyah, perli. Dan yang terakhir adalah al-la'an, melaknat. Jadi ini kesemua 10 dosa lisan yang kita kena jauhi. Baik. Dan yang terakhir, muka surat 59. Al-mujibul khamis adalah al-firaru minal fitan. Lari daripada fitnah. Lari daripada fitnah. Fitnah itu apa dia? Dari segi bahasa, fitnah bermaksud al-ikhtibar wa ibtila'. Uji dan juga bala'. Tapi bila kita sebut fitnah, dari sudut mustalahnya adalah ujian yang menyebabkan seseorang itu berubah daripada iman kepada kufur. Itu fitnah. Itu fitnah yang bila kita baca hadis, kan kita ada hadis fitan. Fitan kat situ adalah hadis-hadis yang Nabi SAW bagi tahu macam mana nak selamat daripada fitnah. Dan di antara kandungan hadis fitan adalah Nabi bagi tahu dosa ataupun kategori mana yang menyebabkan bila diuji,
imannya itu akan berubah. Itu sebab dalam hadis yang masyhur, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sebut, badiru bil a'mali, hendaklah kamu segera untuk beramal. Fitanan ka qat'il lailil muzlim, sebelum datangnya fitnah umpama gelap malam. Kenapa Nabi SAW sebutkan gelap malam, fitnah gelap malam ni? Sebab bila kita berjalan pada waktu malam, kita tak nampak apa yang berada dekat jalan tersebut. Kalau kita kutip, ini apa ni? Kayu ke batu ke apa ni? Itu sebab Nabi kata apa? Badiru bil a'mali fitanan. Hendaklah kamu segera beramal. Jadi konklusi awal yang Nabi SAW bagi tahu, nak jauh daripada fitnah ni adalah segera beramal. Puasa. Sebab di antara fitnah ini manusia akan diuji dari sudut syubhat dan juga syahwat. Syubhat dan juga syahwat. Kesan fitnah syubhat, dia akan membawa kepada beberapa perkara. Di antaranya apa dia? Kufur, nifak. Kufur dan juga nifak. Itu kesan itu. Jadi kalau kita bukan berkeahlian dalam bab membantah, kita pun baru saja berjinak-jinak dengan majlis ilmu, basic pun kita baru nak belajar, tiba-tiba kita terjun ke arah perdebatan. Akhir sekali kita pergi berdebat, kita kata betul juga apa yang dia sebut tu. Kita pun join sekali kat dia. Itu sebab fitnah syubhat. Syubhat ni maksudnya dari sudut pemikiran ideologi, tak tahu mana satu halal ke haram, boleh ke tidak. Dia pergi terjun ke situ, dia akan membawa kesan apa dia? Al-kufru wan nifaq. Dia takut kawan-kawan dia semua Muslim yang sebenar, dia percaya benda tersebut, dia munafik depan kawan dia. Dia pun depan Muslim yang lain. Satu lagi, syahwat. Syahwat ni kesan dia apa? Al-fasadu wa munkaratil akhlaq. Dia akan membawa kepada kefasadan dan juga akhlak yang buruk. Zina dan sebagainya. Baik. Jadi Nabi kata, wa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sambung balik hadis tadi tu. Ada satu orang lelaki, dia ini waktu paginya dia mukmin, tapi pada waktu petangnya dia masuk ke daerah syubhat, fitnah, dia jadi apa? Kafir. Au yumsiul mu'min, ataupun pada waktu petang dia mukmin, akhirnya pada besok paginya apa? Dia jadi kafir. Jadi nak selamat daripada ataupun nak berjaya dekat dunia dan juga akhirat ini, al-firaru minal fitan, lari daripada fitnah. Itu sebab kita sebutkan tadi, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu itu meluaskan, memenuhi kecukupanmu. Ma'nahu ayyahrisal mar'u ala luzumi baiti, maksudnya adalah seorang mukmin itu kena yahris. Kena yahris ini apa maksudnya? Ihtamma yahris, mengambil berat untuk sentiasa luzumi baiti, untuk sentiasa melazimi rumahnya. La siyama indama tashra'ibul fitan, terutama sekali zaman fitnah yang sangat meluas ini, liyakuna ba'idan an istishrafiha fa inna fil buyutil amanata wassalamata lil mar'i minal fitan. Daripada bila dia keluar, dia terjebak sekali dengan fitnah tu, dia beli idea fitnah tu. Kerana sesungguhnya rumah itu al-amanata wassalamata lil mar'i, keamanan dan juga keselamatan daripada fitnah seseorang dekat luar. Tapi sekarang masalahnya, mana lagi fitnah? Internet kat rumah seorang-seorang dengan bergaul kat luar. Internet kat rumah seorang-seorang. Jadi sebenarnya wal yasa'ka baituk, ini bukan rumah itu semata-mata, tetapi kondisi rumah itu kita kena siapkan supaya rumah itu dipenuhi dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Dah terlajak sikit, 11:10. Jadi ini yang terakhir, al-mujibu al-khamis, perkara yang kelima adalah al-firaru minal fitan, dan insyaAllah akan disambung kepada yang keenam oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Hashimi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi